وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى termasuk syarat sah tayamum dengan sebab sakit ni. Okey, maksud tajuk baru Qala al-musannif rahimahullahu taala, maksud tajuk baru iaitu syarat sah tayamum dengan sebab sakit. Ini yang penting Tayamum terbahagi kepada dua, tayamum dengan sebab tidak ada air dah settle dan mudah tata cara dia. Dan yang keduanya yang kompleks sedikit menurut mazhab Syafi'i sebab dia berbeza dengan mazhab Hanafi, iaitu cara tayamum dengan sebab sakit. Ini kita akan fokus bagaimana tata cara tayamum dengan sebab sakit. Ini dia kompleks sedikit dia beza dengan mazhab Hanafi. Perbezaan yang ketara dengan mazhab Hanafi Apa perbezaan dengan mazhab Hanafi? Mazhab Hanafi kalau sakit tak boleh kena air, dia terus tayamum, tak perlu ambil wuduk. Tapi kalau mazhab Syafi'i wajib wuduk dan tayamum. Itu kita nak tahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bermula syarat sah tayamum dengan sebab sakit itu, bermula tu mubtada. Bermula syarat sah tayamum dengan sebab sakit itu, mana khabar dia? Iaitulah 4 perkara. 4 perkara dipanggil khabar. Khabar ni nak cerita. Mubtada tu mula cerita. Tu dia bermula. Jadi 4 perkara tu. Yang kata syarat sah tu apa? Dia nak cerita syarat sah. Syarat sah tayamum dengan sebab sakit itu 4 perkara. Kena cukup 4 perkara baru sah. Sebab tu syarat sah. Sebab dia nak cerita syarat sah. Tu dia mula-mula tu. Mula nak cerita. Tapi baru mula. Belum temu khabar lagi. Jadi baca kitab Jawi, kitab Arab, jangan berhenti sebelum bertemu khabar. Kalau berhenti memang tak faham. Mula-mula berhenti awal. Tak boleh. Dia kena mula-mula, jangan berhenti sebelum bertemu dengan khabar. Selagi tak bertemu khabar, baca. Tu orang dulu kata dia tak faham. Baca kitab Jawi tak faham, dia kata mula-mula bila nak siap. Dia tak faham. Jangan siap belum khabar. Tak boleh siap lagi. Kalau tidak dia tergantung ayat. Sebab apa tergantung? Sebab dia nak cerita syarat sah. Mana syarat sah? Belum temu. 4 perkara barulah bertemu syarat sah. Pertamanya daripada 4. 4 perkara ni dalam fiqh, dia ada kalanya syarat itu mesti lengkap 4 perkara barulah dihukumkan satu benda. Ada kalanya syarat itu tak mesti berhimpun ke semua. Ada kalanya dapat satu dah dikira. Ni dia kena berhimpun ke semua syarat barulah sah tayamum. Kalau tak berhimpun ke semua syarat, tidak sah tayamum. Sebab syarat sah. Pertamanya daripada 4 syarat sah tayamum dengan sebab sakit, tahqiq. Tahqiq ni yakin. Tahqiq yakni yakin ataupun pasti. Dan di sini ni dia boleh dua, boleh yakin dan boleh zon. Yakin yakni pasti tidak boleh kena air, ataupun zon tak boleh kena air. Martabat yakin dan sekurang-kurang boleh juga berada pada martabat zon, tak boleh kena air. Nanti bawah tu dia cerita nak nilai yakin dengan zon, siapa yang nak nilai. Nanti bawah tu dia cerita penilai, nanti dia akan cerita bawah. Sekarang ni kita nak tahu syarat dulu. Ciri-ciri yang boleh, yang dibenarkan oleh syarak untuk kita tayamum. Sakit, ciri sakit yang macam mana, ataupun dia panggil kriteria sakit macam mana, ataupun dia panggil tahap sakit yang macam mana boleh tayamum. Nak cerita tahap sakit dulu, belum penilai. Siapa nak nilai tahap sakit tu? Nanti dia akan cerita dua. Pertama, diri kita sendiri nilai. Yang kedua, doktor yang adil. Dan ada khilaf pula dua tu. Ada khilaf. Ada ulama kata doktor yang adil saja, diri kita tak boleh nak nilai. Sebab diri kita tak termasuk, tidak ada ilmu perubatan. Tu khilaf lah. Okey, kita tengok dulu tahap-tahap sakit yang boleh tayamum.
Yakin ataupun zon tak boleh kena air tu, takut bimbang, takut ni bimbang. Itu boleh panggil zon tu. Dibimbangi, takut. Mana dikhawatiri. Takut ni dengan maksud dibimbangi ataupun dikhawatiri hilang nyawa. Tu apa ciri sakit yang pertama, boleh tayammum. Tahap sakit dia ini, kalau kena air, doktor yang adil kata mati. Tu. Jangan kena air. Dia kata awak ni kena air mati ni pak cik. Oh, boleh mati, jangan kena air. Tayammum tu. Takut pak cik tu. Hilang nyawa. Atau ciri yang kedua, tahap yang kedua, ataupun takut, yang ni dibimbangi. Mungkin takut dibimbangi hilang manfaat anggota. Hilang manfaat anggotanya, anggota seseorang itu, anggota orang yang nak tayammum tu. Manfaat ni apa dia? Manfaat ni fungsi. Hilang fungsi anggota. Fungsi apa? Tangan. Apa fungsi dia? Bergerak. Kena air, dia kata pak cik lumpuh pak cik. Kalau kena air tangan pak cik, risiko. Ni makna khawatir ni dibimbangi, berisiko boleh lumpuh. Tu dia panggil hilang manfaat. Hilang fungsi. Tu lumpuh. Dua. Atau ciri ketiga, dia ada 5, 6 ciri ke semua. Ni kena ingat. Dan tak boleh hafal. Dia akan ingat auto. Saya dulu, memang saya hafal awal-awal. Tapi yang ni tak sempat hafal. Dia ingat sendiri. Saya hafal kitab Sulam Sebian di awal je. Tuan guru suruh hafal. Dia kata hang kena hafal kalau hang betul-betul nak ini. Hafal kitab Sulam. Saya terkejut dengar. Tapi 4 jilid ni tu guru. Dia kata bukan hafal sebiji macam mata tu. Tak. Dia bagi kunci. Hafal makna. Setiap makna hafal. Makna solat hafal, makna tayammum hafal. Yang kedua hang kena hafal syarat. Setiap syarat apa? Syarat tayammum ada 5, syarat mukallah ada 5. Tayammum dengan sebab sakit ada 5. Setiap syarat hafal. Saya hafal mulut depan-depan. Makna semayang, syarat mukallah, semua hafal depan. Sampai tengah ni tak hafal. Dia ingat sendiri. Tapi ingat lama-lama lupa lah. Sebab tu dia kena ngajar kan. Itu antara keberkatan. Berkat kita ngaji, dia auto. Apabila kita baca, kita boleh ingat. 6 tahap ataupun 6 kriteria sakit yang boleh tayammum. Kita ingatlah. Dia datang sendiri. Kalau panggil-panggil tak datang juga. Tu kena tengok kitab lah. Dia duduk merapu lah. Tak ada perkara. Apa tak payah apa kitab Sulam Sebian. Apa syarat je. Pertama makna, yang kedua apa syarat. Dua tu basic. Sebab apa tu guru suruh apa syarat? Sebab orang nak tanya hukum, kita nak kepada syarat. Orang tanya boleh tak apa nama ni budak bodoh ni, apa budak bodoh ni wajib dah sembahyang. Bodoh macam mana tu? Tak ingat rakaat. Oh, tak wajib. Sebab apa tak wajib? Sebab tak mukallaf. Syarat mukallaf ada berapa? Dapat nampak dah dia punya disiplin ilmu tu. Dia kena follow disiplin tu. Jangan jadi tok imam. Dia terus hantamnya jawab. Jangan jadi tok imam redha. Tok imam redha ni pantan orang tanya, puh jawab. Oh, nampak sangat tu. Nampak sangat tak ikut flow dia. Dia fiqh ni kalau belajar ikut flow, disiplin ilmu, kita tahu orang tu tak mengaji. Kita boleh tahu, dia tak boleh tipu. Walaupun dia dengar YouTube, dan kita boleh trace, dia memang boleh mengajar kerana dia dengar YouTube. Kita boleh trace. Kita boleh teka. Dan tekaan kita betul. Dia tak ada guru. Sebab apa? Kita tengok gaya dia jawab, cara dia baca kitab, memang dia tengok, dia buka YouTube. Dia baca ustaz, tengok Ustaz Wan Junaidi, dia tengok Ustaz Wam ni, dia tengok Pak Lim mengajar, dia tengok Ustaz Pendi mengajar, dia catat, semua dia combine. Hak dia, jadi hak dia. Dia ambil guru ni jadi hak dia. Identiti siapa? Dia tak ada acuan. Kita mesti ada acuan guru kita, baru sanad. Kita ni tukang olah bahasa. Tok guru kita dia tak sebutlah kriteria, dia tak sebutlah tahap.
Kan? Itu bahasa lama. Kita olah lah, inovasi lah bahasanya. Tapi jangan tambah ikut kita. Tak boleh. Sebab kita mesti ada acuan. Kita adalah acuan guru kita. Sebab tu orang dulu yang taksub pada guru, dan tak salah taksub pada guru. Memang ciri nak berjaya kena taksub. Taksub yang positif. Memang nak berjaya kena taksub. Dalam apa jua bidang. Nak berjaya dalam fiqh, taksub. Nak berjaya dalam bisnes, taksub. Apa pun taksub yang positif. Berjaya. Jadi, kalau orang dulu, setengah kitab kan, setengah guru lah. Dia taksub betul. Sepatah pun dia tak inovasi. Kalau batuk guru dia follow. Bahasa guru dia sebut, dia follow. Sebiji. Sehingga kita tanya dia pun, dia tak faham. Orang panggil takluk apa? Takluk. Memang dia daripada guru dia ambil, takluk dia rakam. Takluk taksir, takluk taksis. Iradah apa dia? Takluk apa iradah? Takluk taksis. Dan apa taksis? Menentu. Dan apa makna menentu? Menentulah, tak faham. Dia tak boleh inovasikan bahasa. Menentu. Saya daripada guru saya, memang guru sebut menentu. Sehingga sebati dan jiwa kita. Kalau orang tanya kita, apa takluk, apa kerja apa iradat ni? Kerja menentu. Dia menentu apa? Menentu lah. Nampak tak? Dulu orang faham menentu apa. Orang moden hari ni, kadang-kadang dia tak faham menentu apa. Kita kena tentu. Kita kena tentu. Nak tentu apa? Tentu banyak bahasa moden ni. Nak tentu apa? Tentulah nak kuih kena apa. Bahasa lama. Bahasa kita ni kena buat keputusan. Kita inovasikan dari sudut bahasa. Tu je. Tapi kalau orang taksub, dia tak akan inovasi. Sebiji dia ambil. Itu pun problem jugalah. Taksub, ya, positif. Tapi tak menjadi kekurangan dan kelemahan kita dan kesalahan kita sekiranya kita ubah pendekatan dan juga inovasikan bahasa. Tu. Saya tengok kawan-kawan saya ni ada, saya tak nak ubah. Dia ambil sebiji. Betul, berkat dia kata jangan ubah hilang berkat. Takkanlah hilang berkat. Kita bukan nak ubah makna. Duduk pun tak boleh ubah. Tok guru duduk macam tu. Taklah sampai macam tu. Saya kalau nak ikut kena buka baju. Saya mengaji dengan Tok Guru, dia tak pakai baju. Kalau ikut betul, kena ikut betul. Kopiah dia tak pakai. Kalau datang orang boleh ambil kopiah atas. Bubuk. Baju, saya mengaji Tok Jumat tak pakai baju. Tok Cik tak pakai. Saya pergi mengaji Tok Cik waktu petang, pukul 3 lepas lohor. Asar balik lah. Waktu tu dia tak pakai baju tengah hari. Dengan Tok Jumat malam pun tak pakai baju. Boleh jadi dia follow Tok Cik. Tok Cik baca tengah hari kan. Malam boleh baca, tapi malam saya jarang follow Tok Cik. Saya follow petang Tok Cik. Malam pula saya follow Tok Jumat. Memang hampir setiap malam Tok Jumat. Tak pakai baju. Melainkan ada orang main. Kalau 3 ke atas dia pakai baju. Kalau saya seorang, ada satu kitab saya baca seorang je. Memang tak pakai baju. Pakai kesarung je. Takkan nak follow magic. Tapi macam Jomar betul. Dia photostat. Dia fotokopi tunggu. Cara duduk pun dia duduk macam Tuan Cici. Cara duduk. Dia macam tu. Dia pejam mata. Dia jawab. Kalau orang tanya dia pejam mata apa? Dia buka tengok, lepas tu dia pejam balik. Dia syarah sambil pejam. Orang tanya kan, Tok Guru. Dia tengok sekejap kita, tunduk balik. Dia dengar. Dia tak akan jawab terus. Maksudnya, adalah saya ingat seminit ke paling lama, ataupun 30 saat dia akan pun dia jawab. Nampak tak? Mungkin dia nak jaga. Kita ni tak. Pum. Jawab tu. Yes. Lepas tu pula, soalan tak habis lagi. Oh, saya faham. Faham soalan. Jawab tu. Tu imam. Punya laju lah. Tak boleh. Jadi, ingat dia punya, kenapa? Rahsia. Tok Guru suruh hafal basic itu. Kalau cantik lagi, hafal makna, hafal syarat, hafal kaedah. Cantik. Kita ingat kaedah-kaedah. Itu antara rahsia untuk cepat belajar fiqh. Tapi saya tak apa habis lah. Pas-paruh je. Cuma hafal ni berkat lah. Macam orang hafal ni
hafal kita muda-muda ni kena hafal kitab Jurmiyah. Berkat kitab Jurmiyah, hafal je berkat. Ada satu kawan saya cerita, kawan saya ni dia orang akademik, dia belajar saya tak ingat college vocational ke macam itulah. Dia aliran vocational lah, aliran kemahiran kan. Jadi orang biasa, budak biasa, bukan budak. Dan dia akui, dia kata, saya ni payah Ustaz. Otak saya ni payah. Memang keluar ke SPM, dia pergi cari sendiri. Mana inisiatif dia sendiri cari nak belajar di pondok. Payah faham lah. Lalal petua dia hafal Jurmiyah. Dia hafal Jurmiyah, tak faham. Tapi makin lama Allah buka. Makin lama, dia boleh faham kitab Jurmiyah. Terror dia, kitab Arab. Boleh baca kitab Arab, saya terkejut. Terkejut dia sebab dia budak dah tua kan, dekat 20 lebih lah saya ingat dia pergi belajar tu, 20 lebih. Dan dia pun budak slow, bukan orang akademik. Bukan budak yang cepat. Dia akui, dia kata saya lambat. Daripada zero, boleh baca kitab Arab. Saya tanya dia, apa? Dia kata mungkin ke Ustaz, saya hafal matan Jurmiyah. Makin Allah Ta'ala buka, makin nampak. Pok-pok hampa kena baca matan Jurmiyah. Hafal je matan Jurmiyah. Memang payah nak ingat. Tapi hafal, ingatlah, dah hafal. Takkan tak ingat. Awak kalau kita ingat ya awak tu. Al-kalamul lafzul murakkabul mufid bila tu yang tu je lah. Yang tu lah. Lepas tu undur balik. Dia ingat membantulah keberkatan kita. Macam juga Sulam Sibian. Kalau nak cepat fiqh kena hafal syarat. Tapi saya tak hafal, saya dah ingat aje yang masuk rukun 13 saya dah tak hafal. Rukun 13 tu kan dia kena ingat syarat sah takbiratul ihram 21. Tu tak larat hafal lah. Banyak. Tapi kita akan ingat lah walaupun kita tak hafal. Tak ingatlah semua 21. Cuba ingat basic-basic. Untuk jawab isu tu boleh. Okay, itu dia punya kunci rahsia Tuan Guru untuk cepat dan berkat. Kita kena ingat, attract ataupun kita nak tarik belajar ini, kita paling value, paling mahal ialah keberkatan. Macam mana cara kita nak tarik berkat? Kita kena tahu rahsia-rahsia dia. Sebab Tuan Guru Cicik, dia genius. Dia Allah Ta'ala bagi kelebihan dia genius. Dia antara budak yang genius. Dia belajar memang antara Allah Ta'ala bagi kekuatan dia. Tapi dia bukan bergantung kepada kekuatan ingatan dia saja. Dia kata paling nilai yang paling mahal ialah keberkatan. Lepas tu kita tahu macam mana cara kita nak tarik berkat. Berkat dengan ilmu, berkat dengan majlis ilmu, berkat dengan kitab, berkat dengan guru. Itu yang kita kena jaga. Sebab dapat berkat memang ilmu datang. Ilmu akan datang. Kepahaman dia datang. Kekuatan untuk beramal datang. Apabila dapat berkat. Empat syarat. Pertama yakin. Kriteria. Kriteria dua. Kriteria ketiga. Dia ada 6 semua. Dan kriteria ketiga. Ataupun bertambah. Bertambah ni makin. Ataupun bertambah sakitnya. Ataupun makin sakit. Sekarang ni duk sakit dah. Silap. Belum lagi. Belum. Takut dulu. Oh, sorry. Bertambah tu langkau. Atau takut. Bimbang dulu. Atau dibimbangi. Risiko menjadikan sakit. Maksud menjadikan sakit ni, menyebabkan sakit. Dia luka sekarang ni sakit tak? Tak sakit. Tapi kalau kena air boleh sakit. Tu. Jadi kriteria ketiga untuk boleh mengharuskan dia tayammum, luka ataupun sakit yang boleh mengharuskan tayammum, kriteria ketiganya ialah risiko menyebabkan sakit. Kena air sakit doktor kata. Tak kisahlah pedih ke apa, tak apa. Boleh. Kalau luka kita sikit je luka. Tapi kalau kena air pedih, boleh tayammum. Dapat satu syarat. Yang ni dia tak sama dengan syarat tayammum. Kalau syarat sah tayammum kena cukup 4. Ni tak. Ni dapat salah satu daripada 6 kriteria. Tak mesti kumpul 6 kriteria. Satu daripada 6 kriteria ada, boleh tayammum. Maknanya sakit kita tu dapat
salah satu daripada 6 kriteria yang diperuntukkan. Habis. Yang ketiga, yang keempat. Ketiga, takut sakit, takut menyebabkan sakit. Yang keempat, ataupun bertambah, ataupun berisiko makin sakit. Bertambah tu mana makin sakit. Sekarang ni sakit ni, sekarang ni duk pedih ni. Kena air, lagi pedih. Boleh. Dah luka mana tak sakit, sakit luka. Kalau kena air, lagi sakit. Boleh tayamum. Atau pada kata bertambah sakit. Atau yang kelima apa? Ataupun takut lambat sembuh sakitnya. Ataupun berisiko lambat sembuh sakitnya. Sakit seseorang tu. Ataupun yang keenam, yang terakhir. Ataupun takut yang dibimbangi atau berisiko lekat ni mana tinggal. Meninggalkan paru yang huduh pada zahir anggota. Ini anggota zahir. Zahir anggota maksudnya anggota zahir. Iaitu yang kata anggota zahir dikira mana anggota zahir? Dua je kira. Iaitu muka dan dua tangannya. Itu je kira. Paru pada anggota lain tak dikira. Jadi syarat yang keenam ni dia tambahan, syarat tambahan. Meninggalkan kesan paru yang huduh pada anggota zahir. Tapi kalau kesan paru yang tak cantik pada anggota selain daripada zahir, tak dikira. Kena kena wuduk. Tak boleh tayamum. Contoh sakit di lengan. Memanglah doktor kata ni kalau kena air ni memang tengah paru huduh ni. Wajib kena wuduk. Sebab tak boleh tayamum. Sebab apa? Sebab anggota itu bukan anggota zahir. Anggota yang syarat tambah yang keenam ni, dia kena, kalau kena air boleh meninggalkan kesan paru yang huduh. Di mana? Pada anggota zahir sahaja. Anggota zahir ni dua. Pertama muka dan yang kedua tangan. Yang keduanya adalah tangan. Tangan di sini dengan maksud apa? Bermula daripada hujung jari hingga pergelangan saja. Bukan hingga bukan tangan ni sebab wuduk, bukan. Kalau wuduk ni di sini hujung pergelangan. Ini saja. Jangan ambil nisbah wuduk. Wuduk hujung tangan sampai siku. Tak, dia lain dengan wuduk. Ini anggota zahir pada nisbah aurah. Aurah yang boleh orang tengok perempuan, muka dia kita boleh tengok, dan tangan. Itu pun tengok ada hajat. Bukan tengok tilik tak ada hajat. Dua tangan. Tangan tu yakni hujung jari hingga pergelangan tangan sahaja. Kalaulah kena tangan dia, dia kata doktor yang ada kata kalaulah kena air di tangan, meninggalkan kesan paru. Paru apa? Paru kena luka. Paru yang huduh, tak cantik paru tu. Paru yang kuat. Paru sikit tak boleh kena air. Dia kena paru yang kuat. Doktor kata meninggalkan kesan paru yang tak cantik. Bukan biasa paru yang banyak. Di mana? Di muka dan tangan. Tangan tu pula hujung jari hingga pergelangan. Kalau sendiri goreng ni kena tanya doktor. Memang kalau baca sendiri yang betul. Kalau baca sendiri tak belajar kitab Sulamul Subyan. Sebab kitab Sulamul Subyan ni antara gaya bahasa yang mudah. Maka sebab tu orang beli untuk rujukan, tak perlu baca, berguru. Itu bahaya. Modal idea dia. Modal idea dia saja. Macam orang baca kitab Paku Iman. Saya dengar ada dia baca kitab Paku Iman. Dia syarah bab Nabi Adam, betul. Dia baca. Tapi dia tak pernah belajar kitab Paku Iman. Ada imam tu dia baca kitab Paku Iman. Dia tak baca direct lah. Dia ambil topik. Orang panggil dia ceramah. Satu topik mana-mana. Dia hurai bab Nabi Adam makan buah khuldi. Baguslah huraian dia. Cuma berhati-hati takut tergelincir huraian apabila kita tak belajar. Kita just refer je. Di sini pun kena ada dhabit. Maksud tangan itu hingga pergelangan sahaja. Bersalahan paru yang sedikit. Tu. Paru yang sedikit. Seperti sedikit jadi hitam di mukanya. Maka tiada
jadi menegah daripada memakai air, tak wajib guna air, tak boleh. Kalau maka tiada jadi menegah. Tiada jadi menegah, tak wajib pula dah. Tiada jadi menegah daripada memakai air. Tak menghalang dia daripada menggunakan air. Mana apa? Mana wajib guna air. Sebab parut tu sedikit. Dia nak parut yang banyak. Kalau setakat parut ni parut apa? Kena air memang kena parut lah. Tapi parut itu parut yang sedikit. Tak boleh guna air. Dia nak guna parut tu pula kesan parut yang banyak, lagi pula pada muka. Kalau luka tu di muka, boleh tak kena air? Dr. Tobik Adil kata kalau kena air, tinggal kesan parut yang hodoh, banyak bukan sedikit. Dia nak banyak parut tu. Kalau pakat parut sedikit je, tak boleh guna air. Wajib guna air, tak boleh tayamum. Tak memenuhi kriteria untuk tayamum. Yang keenam. Yang keenam ni tambahan. Setengah kitab ada 5 je. Ini tambahan dalam kitab kita ni. Habis cukup 6 kriteria tahap sakit untuk kita nilai boleh ataupun tidak sakit kita ini untuk tayamum. Jadi mudah kita dah tahu. Banyak orang tanya, Ustaz saya ni luka kena pisau, nak potong bawah atau potong tangan. Lepas tu sekarang ni nak balut lah. Cuma lah boleh tak nak tayamum ni? Ustaz tengok, alah luka sikit ya makcik. Apa nak tayamum ni? Kena ambil wuduk. Boleh luka sikit pun kalau ikut kriteria ni. Tanya dia, sakit tak kalau kena air? Pedih. Pedih dah cukup dah satu syarat daripada 6 syarat. Kalaulah dia kata sekarang ni duk pedih ni, kalau kena air lagi tambah pedih. Boleh tayamum. Dapat satu syarat daripada 6 syarat. Cuma siapa nak nilai tu? Boleh tak diri dia nilai ataupun kena pergi jumpa doktor? Doktor adil. Macam mana nak doktor adil? Jenuh nak cari doktor adil. Bukan senang nak cari doktor adil. Doktor adil yang pertama Islam, yang kedua tu payah. Islam ramai. Yang kedua apa? Yang kedua mesti doktor tu tahu hal ehwal asah fardu ain. Baru adil. Kalau doktor tak tahu tata cara tayamum, maka tak boleh dinamakan memenuhi syarat adil. Tapi darurah lah, boleh nak tanya juga darurah. Nak tanya orang lain dah payah nak cari doktor, dia pun tak tahu. Tapi kalau doktor yang awal-awal lagi tak Islam, tu tak awal-awal lagi, dia kena Islam dulu. Dan diketahui, ni tengok penilai pula, siapa nak nilai ni. Dan diketahui akan uzur memakai air itu, memakai ni menggunakan. Dan diketahui akan uzur menggunakan air itu, diketahui tu dengan kata tabib yang adil. Diketahui itu dengan tu takluk pada diketahui. Jadi diketahui tu, nak tahu macam mana cara dia, dengan tabib, yakni dengan kata tabib yang adil, dengan penerangan ataupun cakap tabib yang adil. Ini doktor yang adil. Tabib bukan tok bomo. Kita hari ni guna tabib. Perawat tabib. Tabib ni memanglah dia tabib ni umumlah. Perawat beri nama tabib, doktor tabib. Ustaz perawat. Tabib. Tabib yang adil. Macam-macam guna nama tabib. Kalau dulunya tabib ni tak semestinya doktor lah. Takkan dia ada ilmu perubatan. Siang pergi bomo bomo, tok bomo. Doktor dia orang tok bomo. Doktor. Bomo. Pergi jumpa bomo itu. Bomo dia orang doktor. Apa yang bomo? Atau boleh juga penilai dia ialah atau dengan pendapat sendiri, atau diketahui akan uzur memakai air itu dengan pendapat sendiri. Dengan pendapat sendiri ni maksudnya dengan ilmu dan pengalaman dia. Dia ada ilmu. Dan dia ada pengalaman berkaitan dengan luka ni. Dengan pendapat sendiri.
Jika syaratlah dengan nak tahu ni, nak nilai ni kena ada ilmu. Ilmu apa? Jika ia tahu ilmu tabib, dia kena ada ilmu perubatan. Ataupun ilmu untuk merawat. Rawatan. Kalau dengar-dengar tak boleh. Tak boleh, dia kena ada ilmu lah. Dengar-dengar. Tak boleh dengar-dengar. Dia kena belajar. Tak semestinya ada sijil. Sijil tu, sertifikat tu untuk support je, sokong. Walaupun dia tak ada. Ni syarat tambahan. Syarat jika tu. Jika tu yang kata pendapat sendiri tu syarat. Dia nak kena tahu tu apa syarat dia? Syarat dia ni kena ada ilmu. Ilmu tabib. Syarat dia ilmu. Tak semestinya sijil. Hari ni je nak sijil. Hari ni tak ada sijil tak boleh. Kena ada sijil tabib. Ilmu saja tidak memadai. Dan tiada boleh pakai. Jadi tidak boleh pakai ni tiada boleh jadi panduan. Dengan biasa cuba. Biasa cuba ni dengan pengalaman kita yang pernah sakit. Tu biasa cuba. Dengan biasa cuba. Apa biasa cuba? Dengan pengalaman yang pernah dia sakit. Tu biasa cuba, tajribah lah kita harap. Dia biasa try, biasa tahu. Dia biasa sakit. Sakit tahap ni memang pedih. Pengalaman dia. Tak boleh tu, ini dia ada khilaf. Tak boleh itu atas kata Ramli berdasarkan pendapat Iman Ramli. Tak boleh itu berdasarkan pendapat Iman Ramli. Tak boleh. Dan kata Ibn Hajar, dia khilaf. Tapi Muqtamad Ibn Hajar. Muqtamad boleh. Apabila dia ada pengalaman, walaupun ilmu tak banyak, tapi pengalaman dia. Pengalaman dia pernah alami sendiri. Ataupun pernah handle orang lain sakit. Sakit macam ni memang kena air tak boleh. Sakit macam ni kalau kena air ni bertambah lagi sakit. Sakit macam ni kalau kena air boleh berisiko lumpuh. Dia tahu. Dia tahu tu dengan pengalaman dia alami sendiri dan dia handle orang lain, dia tengok orang lain. Tu dia kira pengalaman. Walaupun ilmu dia tak banyak. Boleh. Tapi tu qaul Muqtamad dalam mazhab kita, pendapat Ibn Hajar. Dan kata Ibn Hajar boleh pakai. Mana boleh pakai ni? Boleh menggunakan panduan. Boleh dijadikan panduan untuk menilai tahap kriteria sakit tadi berdasarkan pengalaman. Tu mana pakai. Dan kata Ibn Hajar boleh pakai dengan biasa cuba. Biasa cuba tu pengalaman sendiri. Berdasarkan pengalaman sendiri. Lebih-lebih terutamanya, lebih-lebih pula, lagi-lagi pula, terutamanya tiada tabib yang adil di tempat dia. Lagilah boleh pakai. Di tempat dia tak ada tabib yang adil. Ada tabib tapi tak adil. Lagi boleh pakai diri dia. Tak perlu tanya pada doktor, tak perlu pergi klinik, tanya. Sebab apa? Sebab dia dah ada pengalaman. Sakit macam ni pedih, sakit macam ni sakit. Luka macam ni sakit, luka macam ni kena air pedih. Dia tahu. Tahap luka macam ni kena air memang sakit. Terus boleh tayamum. Berdasarkan pendapat Ibn Hajar. Habis. Dan kedua, dia ada 4 syarat semua. Kita habiskan 4. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan keduanya, mananya? Syarat sah tayamum. Dia buat keluarnya. Dan keduanya, syarat sah tayamum dengan sebab sakit itu. Jadi syarat sah tayamum dengan sebab sakit itu boleh jadi badal kepadanya. Kitab lain dia tak buat keluar. Kena takdir. Jadi kitab kita ni Tok Guru dia rajin. Dia tak perlu takdir. Tak perlu cari. Mana nya? Tu depan mata. Baca je. Buat nya depan mata. Dan keduanya, orang Kelantan kata, aku tak mau taksir baca kitab Jawi sebab apa? Sebab nya banyak. Aku tak tahu nya nak lempar mana. Tu orang Kelantan hak jenis tak mengaji pondok, dia tak berani baca kitab Jawi. Dia kata banyak sangat nya. Nya bagi kat aku nya kotel dia tu. Aku tahu nya kotel nya muda. Hak ni tak tahu. Dia kata, nak lempar mana nya ni? Jangan. Jangan plekeh kitab Jawi. Dia value dia tinggi. Dia panggil value klasik. Dia barang rare. Barang rare ni jangan main-main. Kena orang rare je. Ni geng rare lah kita ni. Lemon tak kena barang. Hak tak kena barang bahaya. Tu yang dia lempar nya. Apabila orang tanya nya nak kembali mana-mana imam. Nya tak penting dia tu. Lempar dengan dia baru tahu. Nak baca kitab rajin. Rajin macam kita. Lambat dia.
Baca ni lambat. Macam nyo lambat. Kacau tak ada nyo. Tu yang Tok Guru dulu. Ni lambat. Kita ni tak ada. Orang macam tu boleh hidup di masyarakat sebab apa? Sebab orang yang memperkasakan ilmu syarak tak ada. Dan tak kuat. Kalau kuat, orang macam tu tak boleh duduk di masyarakat. Dia halau. Dia kena lempar. Pakat tangkap. Mana boleh duduk ni? Merosakkan agama. Tangkap dia. Buang daerah. Buang daerah. Dia duduk merosakkan daerah kita. Dia tinggal Selangor. Dia pergi merosakkan daerah lain. Sebab apa? Tempat kawasan dia duduk itu adalah orang yang tak kenal barang. Dia boleh goreng orang sana. Punya bodoh. Dapat goreng orang tak mengaji. Tok Guru cukup marah. Tok Cik ni dia antara pantan dia adalah orang yang sebab tu dia backing. Cengih dia ni kena tempat. Dia antara dia bangkat, dia marah sangat orang yang merosakkan agama. Dengan apa? Dengan hukum. Sebab tu dia kalau tahu kat dia baca kitab tak betul, memang dia sakai betul-betul. Dia sakai. Sakai depan dia, dia kata kalau duduk depan aku memang aku sakai. Kalau tak ada depan aku buh. Sebab apa? Bahaya. Sebab tu orang macam ni kena ada. Maksudnya orang bangkit mempertahankan. Tak boleh duduk diam. Duduk diam tu dia sedap merosakkan agama. Memanglah sedap mengajar, sedaplah goreng. Dah habis goreng. Duk pakat duduk diam lagi sedap dia goreng. Tak ada siapa bangkit mempertahankan agama. Tu kena bangkit, kena buat demonstrasi. Demonstrasi buat besar-besaran. Halau, kena halau. Ini penyerosak. Sebab apabila hari ni kita tak boleh buat kenapa? Kerana setiap sudut tak ada orang yang betul-betul faham. Nak report kata apa? Report majlis agama. Dia kata mana sesatnya? Dengar betul-betul. Kalau dapat sesat, beritahu kat saya. Kod mana sesat. Nampak tak? Kalau orang faham tak ada kuasa kan? Bila orang faham tak ada kuasa. Tu yang kena susun elok. Kena ada orang faham duduk di tempat yang ada autoriti buat kerja dia. Kena ada orang faham duduk di bawah untuk tengok. Nampak tak? Kalau semua tempat ada orang faham, selamat agama. Masyarakat dulu, nampak tak dulu kuatnya masyarakat tu, nak agama. Nak masuk benda yang tak betul sikit pun tak boleh masuk. Contohlah benda bid'ah dalam tu tak boleh masuk orang halau. Tak berani. Sebab apa? Sebab dia kuat kampung tu. Tak boleh, tak berani ustaz masuk nak kata jangan berhenti baca Yasin. Dia bangkit. Dengan ustaz-ustaz tu dia lempar. Jangan mengajar surah kami. Nampak tak? Hari ni tak. Ustaz boleh masuk merosakkan perpaduan masyarakat yang dah lama orang kita buat cantik. Seragam. Dipuji oleh orang Arab. Orang Arab dah tak macam tu dah. Dia kata tapi Malaysia masih seragam. Wiridnya masih sama. Amalan cantik masih sama. Barak. Hari ni masuk dia kata jangan lepas solat tak sunat sapu muka. Berkhilaf. Hak ni kata sunat, hak ni kata tak sunat. Tok Iman apa pasal sapu muka ni? Jemaah pula tegur. Nampak tak? Dah seragam cantik dah. Berketurunan. Berpuluh keturunan dah duduk sapu muka. Hari ni baru tegur. Ustaz lah tak suka. Ustaz. Tak jelas payah. Memang. Dia kata apa? Amalan yang ikut tradisi. Amalan yang mewarisi daripada nenek moyang. Tidak ada sumber. Mana ada sumber? Mana ada dalil? Tak dia. Tu Cik kata, mai sini aku nak tunjuk dalil. Pergi rumah dia ambil paran. Ini dalil. Aku tengok dalil pun hang tak reti. Ni dia kata hang reti. Sepak dia tahu. Tu Cik Bekin. Dia kira sepak je dengan dia. Kalau imam tu, kalau tu gaji hidup zaman imam tu, dia memang dia terajar imam tu. Dia terajar imam tu. Dia kata terajar duduk depan aku sepak dia tahu. Mampu dia tu. Memang dia backing. Dia tak marah kat kita. Kita duduk mengaji, kita pasal gerum. Dengar dia duduk marah, gerum. Apa dia marah kat orang lain tu. Dia marah kat Wahabi, geng Wahabi dia marah. Geng merosakkan agama, geng kaum muda. Kita pun gerung dengar. Memang dia terajar betul. Yang main dengan dia kecil-kecil dia pun. Pendekar. Kita tak berani. Dia kecil ya. Tapi berani. Tu orang yang jiwa dia berani. Apabila jiwa berani, aura dia keluar. Jadi orang gerung dengan dia. Ya, dia kecil. Sanusi tu besar kan. Sanusi tu besar.
Dia apabila waktu penting sangat watak dalam mak kita. Jiwa dalam mak kita mesti berani. Apabila jiwa pendekar, dia aura tu. Dia keluar. Oh, tengok dia gagung dia. Walah kecil ya orang. Jangan tak rebah. Kecil dia tak rebah, pendekar. Dia ada ilmu. Tok kecil ni dia ilmu ni. Ilmu silat terror. Oh, ilmu silat terror. Harimau dia boleh lempar main-main. Kalau cakap tu imam tu. Dia pegang kepala lempar sungai. Biasa je lah. Habis. Dan kedua, syarat sah tayamum dengan sebab sakit itu sudah masuk waktu. Jangan tayamum awal. Kena masuk waktu dulu baru tayamum. Jangan standby awal, tak boleh. Dia tak sama dengan wuduk. Kena tunggu masuk waktu. Apabila azan, terus ambil debu. Dan ketiga daripada 4 syarat sah, suci badannya. Badan orang yang nak tayamum tu. Suci tu, bayan. Suci daripada apa? Daripada najis. Najis yang mana? Yang tiada dimaaf. Kalau najis, maaf tak apa. Biar duk tepek di tubuh pun. Tapi najis yang dimaaf. Ni najis apa ni? Najis yang tak dimaaf. Kalau bertepek, dimaaf. Tak apa. Najis tidak dimaaf. Mana contoh najis tidak dimaaf? Maaf. Contoh najis tak dimaaf banyaklah. Mana contoh najis dimaaf? Kalau najis dimaaf, boleh. Contoh macam mana najis dimaaf? Seperti orang istinja. Orang istinja dengan batu. Bukan dengan air. Kita belajar kan istinja ada 3 level kan? Istinja dengan batu level pertama. Level kedua batu air saja. Level ketiga paling tinggi air dan batu. Itu paling afdal. Level harus batu. Level yang afdal air. Paling afdal batu dan air. Ada orang dia pilih standard paling bawah. Apa dia? Istinja dengan batu ataupun tisu. Maka orang yang istinja dengan tisu ataupun batu, atau dia panggil batu maknawi ni, maka sah status dia solat. Status sah solat. Walaupun ada najis di punggung dia, najis itu dimaafkan. Dimaafkan untuk apa? Untuk diri dia. Orang lain tak boleh. Lain jangan duk pegang dia. Jangan kita solat sambil duk pegang dia, tak boleh. Siapa solat pegang orang istinja tak basuh berak, dia jah tonyong dengan batu je, batal. Sebab kita tersentuh najis yang tidak dimaaf untuk kita. Hanya maaf untuk dia, diri dia. Itu dia panggil solat berak tak basuh. Dia tonyong dengan tisu je. Tapi maaf pun takat istinja je lah, pada lubang tu je. Dimaafkan tempat istinja saja. Tempat istinja tu kita dah buang dengan batu, masih ada bau, ada. Bauan itu dimaafkan pada tempat tu. Jangan kena kat lain. Kena kat lain tak boleh. Contoh bertempek kepada tapak ke punggung, tu tak boleh. Tak boleh nak tayamum. Kena bersih. Jadi kalau orang istinja, kemudian dia nak tayamum, boleh tak? Boleh. Itu dimaafkan. Sebab itu dimaafkan pada diri dia. Yang tak boleh ni najis yang tak dimaaf. Tak kisahlah najis tak dimaaf apa. Tahi duduk di punggung ke. Di punggung lah, di bapan punggung. Tak boleh. Yang dimaafkan lubang tu, exhaust tu. Exhaust tu je dimaafkan. Ada bau. Tak perlu cium. Tapi ada bau. Sebab kita tonyong dengan batu je pula kan. Tonyong dengan batu je. Kita dah belajar teknik-teknik dia macam mana. Cuma amal je belum. Kita dah belajar di surau ni kan. Ilmu dah ada dah. Nak amal je. Nak kena beramal. Jadi dalam Islam ini at least sekali kita buat, dah dikira kita beramal dengan ilmu. Batu ulama ni dulu komitmen dia dengan ilmu, apabila dia belajar satu hadis, satu syariat, dia akan buat. Walaupun sekali. Tak kisah dia buat apa. Contoh belajar istinja dengan batu. Dia akan ambil batu tonyoh. Sekali tu je. Lepas tu dengan air, tak larat dia tengah jenis kutuk-kutik batu. Tak sempat. Lambat. Main dengan batu dulu dengan air pula. Nak paling afdal kan. Tisu je sebenarnya ni. Tonyoh dengan tisu dulu, baru hantar dengan air. Dapat paling afdal. Kan 3 ranking, nak komitmen dengan ilmu dan komitmen dengan amal, buat ketiga-tiga. Sekali pun tak apa. Itu cara ulama kita dulu belajar hadis terus buat walaupun sekali. Contoh belajar hadis apa? Belajar hadis tentang kelebihan dan tata cara mendirikan sembahyang sunat duha. Dia tak pernah sembahyang sunat duha. Belajar, tahu syariat, sembahyang walaupun sekali. Dikira orang beramal dengan ilmu yang dia belajar.
Kita belajar sembahyang sunat duha, khatam kitab Wisyah, khatam kitab Sulam, ni pun ada. 2 kitab dah khatam, tak pernah beramal sembahyang sunat duha, contoh. Kena kuat sekali untuk termasuk orang yang beramal. Walaupun sunat lah, wajib tu memang wajib lah buat. Ni kira sunat-sunat. Nak kira dia termasuk orang beramal dengan ilmu yang dia belajar. Banyak hari ni. Belajar ni penting. Niat sebab untuk kekuatan beramal. Macam hari ni, orang duduk kadang-kadang kita tengok orang duduk belajar tu. Bukan geng komando lah. Geng kuliah maghrib. Kuliah maghrib ni bukan geng Halpan Isyak. Dia boleh tapis, dia filter. Orang yang kuliah maghrib ramai. Kuliah Isyak macam kita ni, kuliah Isyak, dia makin kecil lah. Jadi tapisan. Kita tengok biasanya orang yang filter Halpan Isyak, itu insya-Allah dia ada kekuatan untuk amal. Tapi hak maghrib ni kadang-kadang khatam satu kitab, kekuatan amalan tu tidak ada. Sembahyang tak betul. Takbir pun tak dengar. Tapi dia tak dengar kita duk baca ni kan, tak masuk dalam minda dia. Tak jalan. Kalau kita yang menggunakan teknik Tuan Guru, teknik ulangan, pun dia tak boleh dengar, tu payah. Kena ke ustaz lain dia baca pro. Dia tak main ulang-ulang dah. Dia baca pro, dia tak fokus satu-satu. Memang baca. Ustaz lain baca kitab matlaq. Baca kitab matlaq, dia baca cepat. Kita baca kitab matlaq 15 tahun khatam. Dia baca kitab matlaq 5 tahun. Itu 5 tahun tu lambat tu. Ada setengah baca 3 tahun je. Kan? Apa ni Pak Lin Ada setengah surah dia baca. Sekali dia baca 3 line. Lepas tu jemaah dia berbangga. Kami kata, ustaz dah khatam ustaz. Kitab matlaq. Kejut saya. Khatam kitab matlaq surah ni. Tengok dia punya jemaah face mayan. Belum kita pergi. Memang kita kata dah ada kitab. Ada ustaz. Dia sebut kitab matlaq. Nak khatam dah. Habis khatam dah ibadah. Sekarang ni kami duk baca kitab ni. Munakahat dah. Mana muamalah dah habis munakahat dah. Tak tahulah macam mana muamalah. Dah habis khatam. Tapi amalan dia. Ni penting tengok amalan. Jangan tengok khatam tak khatam. Tengok standard amalan. Sebab fiqh dia tak boleh menipu. Dia tak boleh sembunyi. Tak macam akidah. Orang mengaji akidah, tak ada siapa tahu pun amalan dalam hati dia. Faham ke tak faham ilmu akidah. Khatam kitab sifat 20. Faham ke tak faham dalam diri dia. Kita tak boleh nilai. Tapi bab solat kita boleh nilai. Kita tengok kita tahu dah. Kalau kita tengok penampilan solat dia, rupa macam ni sama dengan otak mengaji, maknanya ilmu yang dia belajar tak boleh mengubah karakter solat dia. Silap di mana? Silap di dua. Pertama diri dia, mungkin yang keduanya orang yang menyampaikan. Orang menyampaikan sebab dia tak mengajar. Tunggu Cik kata dia membaca. Bagi kat aku boleh, dia tak aku baca satu kali aku baca 10 line. Itu baca. Mengajar lain. Mengajar by wording. Dia sistem wording tu, perkataan demi perkataan. Itu mengajar. Tu dia teknik dia. Teknik ulangan. Tok Cik ni dia genius, tapi dia mengajar ambil teknik bukan overall, apa panggil? Teknik neutral. Bukan untuk orang genius, bukan untuk bodoh sangat. Dia ambil pertengahan. Kalau ikutkan dia genius, tak perlu ulang banyak kali. Tapi dia mengamalkan teknik ulangan untuk meraihkan semua golongan. Tapi ambil pertengahan. Jangan bodoh sangat, bodoh jenuh. Jam orang cerdik. Cerdik, aduh aku dah cuma lah. Bodoh 10 kali ulang pun dia tak dengar, tak lekat. Jangan duduk rakyat orang bodoh sampai 10 kali ulang tu. Masuk kelas nama apa kelas kan? Hak main takluk dahlah dia punya benak, dahlah dia punya tahap IQ dia ni memang slow learner. Lepas tu pula Tok Guru pula lebih 2 kali 5. Tok Guru cerdik. Cumanya Tok Guru ni ajar teknik orang cerdik. Tak terjemah takluk nanti apa taksir apa taksih apa tebu istilah. Memang jam. Memang tu bukan untuk orang bodoh. Tu untuk orang dah cerdik. Untuk orang dah pakar. Main istilah, sebut istilah. Jadi apabila kita menggunakan bahasa Arab tinggi, kita tak faham. Walaupun kita genius. Sebab kita tak orang panggil tak temu lagi ilmu tu.
Sebab tu Tok Guru kata, Tok Guru dia kata ada juga pembaca kitab syok sendiri. Syok sendiri ya. Mula baca pup khatam balik. Dia tak tahu orang depan dia ni macam mana. Dia bercakap dengan diri dia. Diri dia ni tahu, dia akan keluar semua benda dia tahu. Bahasa tinggi-tinggi dia tak jaga orang. Tu pun satu hal dia marah juga. Oh macam tak kena dia. Banyak benda yang dia betul. Tapi betul. Kita dapat ilmu melalui teguran-teguran dia. Teknik mengajar kena ada untuk bantu orang semua golongan. Habis. Sambung sikit lagi. Kat mana tu? Nombor last kali kan? Dan keempatnya dengan debu tanah yang suci lagi menyucikan. Habis. Sikit lagi. Ada mas. Okey. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Selesai 4 syarat sah tayammum. Mesti cukup lengkap 4 barulah sah. Habis kita tengok tata cara sikit. Kaifiyah tayammum dengan sebab sakit. Cuma tak masuk kaifiyah lagi ni. Kita nak tengok cara niat dulu. Express niat ni kita dah mudah. Nanti kita akan masuk tata cara bawah tu baru kita slow balik. Maka jika tiada boleh kena air pada sekalian badan atau sekalian anggota wuduk, hendaklah niat tayammum. Baik, dia nak ajar ni niat tayammum. Tapi kita kena tahu dulu maka jika tiada boleh kena air tu. Dia panggil tata cara. Tata cara tayammum dengan sebab sakit dalam mazhab Syafi'i umumnya ada 2. Detailnya ada 3 atau 4. Umumnya ada 2. Detailnya ada 3 atau 4. 4 tu apa? 4 tu masuk isu sahibul jabirah. Isu tayammum sakit yang ada balutan. Lain. Yang ada balutan tu lain. Itu keempat. Tapi kita nak tengok asas dulu. Asas tu yang pertama apa? Yang pertama ni. Yang pertamanya tayammum sebab sakit tu dia ada 2 ataupun kita ambil 3 lah. Mudah nampak 3 terus. Detail terus. 3. Pertama apa? Pertama tidak boleh kena tayammum dengan sebab sakit yang tak boleh kena air pada apa? Pada seluruh anggota. Itu dia sebut nombor 1. Pada seluruh anggota wuduk yang 4. Semua anggota wuduk 4 tak boleh kena air. Ataupun sama atau pada sekalian badan untuk isu mandi hadas. Mandi hadas kan dia nak tayammum. Macam mana mandi hadas tayammum? Bukan tak ada air ni. Sakit. Semua badan dia tak boleh kena air. Isu tu. Semua anggota wuduk 4 tak boleh kena air. Dan semua anggota badan tak boleh kena air. Untuk isu apa? Semua anggota badan tak boleh kena air. Mandi wajib. Dia just tayammum. Ini yang pertama. Itu isu pertama. Tata cara pertama. Tak boleh kena air seluruh anggota wuduk yang 4. Ini mudah tata cara dia. Macam mana tata cara dia? Tata cara dia, kalaulah 4 tak boleh kena air dan semua badan tak boleh kena air untuk mandi wajib, tata cara dia sangat mudah, iaitu ambil tayammum seperti orang tidak ada air. Nak wuduk tak perlu, sebab 4 tak boleh kena air. Nak mandi wajib tak perlu. Kenapa? Semua badan tak boleh kena air. Lepas tu nak buat macam mana? Tayammum. Tak perlu wuduk. Ni sama dengan mazhab Hanafi. Ni kat ni sama. Caranya sama dengan tayammum tidak ada air. Ambil debu, terus tayammum. Tayammum tu apa? Tayammum tu bahasa merujuk kepada perbuatan menyampaikan debu pada muka dan juga pada tangan hingga siku dengan ada niat. Itu tayammum. Bahasa ringkas panggil tayammum. Jadi kita tayammum, kita ambil debu, buh di muka, ambil debu, tepek di tangan hingga siku. Itu tayammum. Mudah saja. Maka dia nak cerita ni, isu pertama dia nak cerita tempat niat. Tempat cara nak niat tayammum. Bukan tempat, cara nak niat tayammum. Standard dia. Isu kedua bulan depan kita masuk. Isu kedua apa dia? Tak boleh kena air pada sebahagian anggota wuduk. Itu komplek ya. Tak boleh kena air pada
sebahagian anggota wuduk. Contoh mana? Ini banyak. Ini dia terbahagi berempat. Dia punya isu, 4 kes. Tapi kita tahu dulu kategori dulu. Ingat kategori. Tidak boleh kena air pada sebahagian anggota wuduk. Kan anggota wuduk 4. Sebahagian ni 1. Contoh, tak boleh kena air pada muka. Semua muka tak boleh kena air. Ni, sikit pun kawasan muka tak boleh kena air. Tak ada satu juzuk bahagian muka yang boleh kena air. Semua muka tak boleh kena air. Itu nombor 2. Kalau sebahagian boleh kena air, sebahagian tak boleh kena air, itu nombor 3. Itu kategori ketiga. Berbeza cara. Sebab tu kena fokus kategori dulu. Kalau nak kuasai tayamum mazhab Syafi'i, kena ingat kategori. Kalau tidak, memang terabur. Memang terabur. Sebab dia agak kompleks sedikit tayamum dalam mazhab Syafi'i. Tapi kompleks pun kalau kita follow dia punya kategori, insya-Allah. Kategori kedua dulu. Ketiga, lain. Kedua apa? Kedua, semua anggota, semua pula dah. Sebahagian anggota wuduk tak boleh kena air. Anggota wuduk ada 4, sebahagian tak boleh kena air. Mana contoh? Muka. Semua muka tak boleh kena air. Ataupun semua tangan, dua-dua tak boleh kena air. Ataupun semua kepala bungkus tak boleh kena air. Ataupun semua kaki tak boleh kena air. Atau. Mungkin muka tak boleh kena air. 3 lagi boleh kena air. Mungkin 2 tak boleh kena air. 2 lagi boleh kena air. Mungkin 3 tak boleh kena air. 1 boleh kena air. Kalau semua tak boleh kena air, kategori pertama. Ni kategori kedua. Tata cara dia, kita akan belajar bulan depan. Tata cara dia, kena ambil wuduk, wajib ambil wuduk. Dan wajib tayamum. Tayamum berapa? Tengok tayamum. Kalau 1 saja anggota tak boleh kena air, 1 je tayamum. Kalau 2 anggota tak boleh kena air, 2 tayamum. Kalau 3 anggota tak boleh kena air, 3 tayamum. 1 wuduk, 3 tayamum. Okey, kategori ketiga, bulan depan juga. Kategori ketiga apa? Tak boleh kena air pada juzuk. Satu juzuk pada anggota wuduk. Ini kompleks ni. Anggota wuduk ni ada 4. Satu anggota, sebahagian tak boleh kena air. 1 juzuk pada 1 anggota. Ni, muka ni 1 anggota. Sebahagian muka belah kanan tak boleh kena air. Muka belah kiri boleh kena air. Kena wajib basuh muka belah kiri baru boleh tayamum. Nanti kita akan belajar tahun depan. Bulan depan. Okey, habis dulu malam ni. Itu 3 kategori. 3 kategori tayamum. Kemudian tata cara kita akan perincikan. Kes dia banyak. Dia kes ada 3 kes. Satu wuduk, 3 tayamum, 1 wuduk, 4 tayamum. Nanti akan datang. Kita habiskan dulu kategori pertama malam ni. Dia nak cerita cara niat tayamum. Maka jika tak boleh kena air pada sekalian, pada semua badan, kes hadas besar, atau sekalian anggota wuduk, kalau 4 anggota wuduk tak boleh kena air, maka jawab bagi jika maka tu, bukan tafriq, jawab, maka hendaklah niat tayamum. Hendaklah ni wajib niat tayamum. Tempat niat dia ada 2. Nanti dia akan cerita tempat niat. Ni bukan tempat ni, dia nak ceritanya cara nak niat. Macam mana cara niat, bukan tempat niat. Tempat niat ada 2. Ni cara nak niat. Dia ada standard niat. Wajib niat tayamum dengan salah satu daripada 3 perkara. 3 martabat. Perkara dengan maksud 3 martabat. 3 martabat niat. Pertamanya niat sahaja aku tayamum. Pertamanya niat. Mana niat dia? Sahaja tu. Jangan baca terus. Baca terus tu dia tak boleh baik tu. Pertamanya niat sahaja aku tayamum. Mana niat? Sahaja, bukan niat. Sahaja tu lafaz niat. Dia nak cerita apa ni? Dia nak cerita niat, tapi dalam bentuk lafaz. Lafaz niat dia apa? Sahaja aku tayamum mengharuskan sembahyang fardu, membolehkan sembahyang fardu. Dia niat tayamum tu membolehkan sembahyang fardu. Atau kedua, martabat kedua, dia boleh niat yang kedua. Ataupun niat tayamum sahaja aku mengharus, yang ini membolehkan sembahyang sunat. Ataupun martabat yang ketiga, yang terakhir, niat sahaja aku mengharuskan sentuh Quran. Boleh pilih. Jangan niat 3-3, rangkum. Dia boleh pilih daripada 3. Yang biasanya cantiknya pilih nombor 1 lah, dia boleh buat ke semua. Maka ni perincian niat martabat tadi. Dia nak perincikan, ataupun kita panggil pendetailan. Tafsir ni mana pendetailan. Martabat niat ada 3 tadi. Maka niat yang pertamanya harus boleh sembahyang dengan niat pertama tadi. Boleh tu?
Satu fardu, dia boleh satu fardu. Dia tak boleh lebih. Satu fardu je dia. Satu tayamum, satu fardu. Dan beberapa, beberapa ni maksudnya 2 ke atas. Tak kisahlah berapa puluh pun. Beberapa sunat selagi tak batal boleh sembahyang. Sunat. Berapa banyak tak kisah. Dan beberapa sunat. Dan sembahyang jenazah dengan satu fardu, satu tayamum, satu wuduk, satu tayamum, selagi tak batal, dia boleh guna. Boleh guna apa? Boleh guna sunat. Hak wajib satu je. Contoh dia tayamum ni nak ambil untuk solat maghrib. Lepas solat maghrib, dia tak boleh solat isyak. Walaupun wuduk tak batal, tak boleh. Tapi boleh tak sunat? Boleh. Nak buat sunat qabliyah ba'diyah boleh, nak buat awabin boleh, nak buat hajat boleh. Apa saja sunat dia boleh buat. Tapi wajib je satu. Dia tak boleh tunggu walaupun tak batal isyak, kena tayamum lain. Wuduk tak batal? Ya. Wuduk tak perlu ambil. Tayamum je lain. Dan ya. Sama. Dia buat qada menepati wajib. Tak boleh. Melainkan qada sunat boleh. Qada wajib tak boleh. Contohlah, lepas sembahyang maghrib tunai, kita nak qada maghrib yang lama-lama, tak boleh. Kena ambil wuduk lain. Kena ambil tayamum lain. Wuduk tak batal, tak perlu ambil wuduk. Just tayamum saja. Kenapa wuduk tak batal? Jawab dia, kenapa tak perlu ambil wuduk? Tak perlu ulang wuduk sebab wuduk masih ada. Wuduk tak batal. Kenapa kena ulang tayamum? Sebab ulang tayamum kerana menepati dengan nas. Nas apa? Teks dia, nas dia, kaedah dia dipanggil. Menepati kaedah, tiap-tiap satu fardu hanya dibenarkan satu tayamum. Satu tayamum, satu fardu. Tu. Dan sembahyang jenazah boleh. Sebab sembahyang jenazah ni, dia fardu kifayah tetapi berada pada martabat sunat. Dan setuh Quran dan tanggung Quran. Habis. Dan atau pada kata niat pertama dan niat yang kedua. Dan niat yang kedua itu harus sembahyang beberapa sunat. Sembahyang sunat aja boleh. Tapi sembahyang fardu tak boleh. Contohlah dia ambil tayamum ni, dia pergi pilih untuk mengharukan sembahyang sunat, maka dia boleh sunat qabliyah, dia boleh sunat apa saja tak kisah. Qada pun dia boleh. Duha tadi tertinggal, dia boleh qada. Apa lagi tertinggal? Boleh. Tahajud. Dia dapat syarat dah. Boleh qada, tak dapat syarat tak boleh qada. Tahajud. Boleh dah qada? Boleh. Dengan tayamum. Tapi qada kategori sunat. Dia yang qada wajib pula. Dan sembahyang jenazah boleh. Sebab sembahyang jenazah berada dalam kategori sunat. Dan sentuh Quran. Dan tanggung Quran. Tiada harus sembahyang fardu. Haram lagi tidak sah sembahyang fardu dengan niat martabat kedua. Dan yang ketiga. Dan atau berkata martabat pertama. Ataupun martabat kedua. Dan niat yang ketiga itu harus sentuh Quran dan tanggung Quran. Tiada harus, ini haram sembahyang. Tak boleh. Sembahyang ni mutlak. Sembahyang apa? Wajib pun tak boleh, sunat pun tak boleh. Itu dipanggil itlaq. Semata-mata sembahyang. Sama ada sembahyang tu sembahyang sunat ataupun sembahyang tu sembahyang wajib. Habis penutup. Penutup ni tak lain. Wallahu alam. Dan jika tiada boleh kena, ini kategori kedua. Wallahu alam. Kategori kedua ni betul tak kategori kedua? Dan jika tiada boleh kena air pada sekalian muka jua. Betul. Ini masuk kategori kedua. Habis dah kategori pertama, dia ada 3 kategori tata cara tayamum dengan sebab sakit. Sakit tak boleh kena air. Pertamanya kalau jamak Ustaz? Ya, sama. Jamak pun tak boleh. Kena buat. Kena tayamum dulu. Tayamum je. Bukan wuduk. Sebab wuduk tak batal. Tayamum je. Tayamum cepat. Dia tak boleh, tak akan tak memutuskan mualak. Kan jamak takdim kan dia ada mualak. Jamak takhir je tak ada mualak. Jamak takdim wajib mualak. Jadi mualak itu diukur, dinilai jangan lebih daripada 2 rakaat sembahyang. Maka nak kena cepat. Sekejap je tayamum. Bukan ambil wuduk pun. Begitu juga khutbah Jumaat. Dikira tak boleh package. Di antara khutbah dengan sembahyang kena 2 tayamum. Pun mualak tu. Kena cepatlah. Tayamum je. Pek 2 kali tepuk je. Tepuk je. Bukan ambil wuduk.
Wuduk nak kena pergi bilik air apa. Ini mudah je. Kategori kedua boleh lepas. Kategori kedua tu baru detail lah. Kategori kedua dia ada kes banyak lah. Kategori kedua dia ada kes. Kategori pertama ni dia tak ada kes. Sebab apa? Tak ada study case, tak ada isu. Dia sepenuh. Jadi ambil tayamum je. Tapi masuk kategori kedua banyak kes. Ada satu wuduk, 3 kes. Ada satu wuduk, 2 kes, 2 tayamum. Satu wuduk, 1 tayamum. Itu kita nak tahu kes macam mana. Takut orang tanya macam ni. Saya ni ustaz, luka 2 tempat. Luka 2 tempat accident. Kat mana? Pertama ni tangan kanan habis. Lepas tu di muka pun balut ni. Isu jabirah. Tapi kita tak masuk lagi jabirah. Contoh kalau tak balut lah. Contoh tak balut dulu. Jabirah ni kes keempat. Ni ketiga kes ni belum masuk jabirah. Dia ada pendetailan 4 kes keempat tu jabirah. Jabirah ni maksudnya balutan. Jadi apabila 2 macam tu, 2 tempat, berhati-hati. Kalau 2 tempat luka, mesti 2 tayamum. 1 wuduk, 2 tayamum. Itu komplek tu. Tu kena pandai tu. Jangan duk hantam. Ada orang buat macam ni. 2 tayamum. Dia ambil wuduk siap, baru tayamum 2 kali. Oh, jahanam. Dia faham macam tu. Dia faham. Dalam mazhab Syafi'i dia kata 1 wuduk, 2 tayamum. Lepas tu dia ambil wuduk dulu, basuh muka. Tak 2 kali. Ni tempat ni biarlah basuh muka. Lepas tu tangan. Ni luka ni kena luka kat sini, biar tempat yang boleh basuh. Nampak macam betul lah. Ambil tayamum pula. Tayamum. Tayamum untuk apa? Hak teruk tu dia pakai sekali tayamum je. 2 kali tempat, 2 kali tayamum je. Dia tak tahu pun kena 2 kali tayamum. Dia pun sekali tayamum. Tepuk tayamum buh di muka. Tepuk habis. Settle. Jom solat. Tak pakai tolak dia. Saya ikut mazhab Syafi'i. Ikut mazhab Hanafi okey lah. Mazhab Hanafi tak perlu wuduk pun. Taruh tayamum. Dia kena selam-seli antara wuduk dan tayamum. Nanti kita akan belajar. Kenapa nak kena keselang-seli? Itu wajib mualak dalam bab wuduk. Wajib tertib, wajib mualak. Wajib tertib, bukan mualak. Wajib tertib. Tertib anggota. Selagi mana anggota muka belum selesai, tak boleh pindah tangan. Ni ada luka kat sini, nak selesai macam mana? Kena alternatif. Ganti tayamum. Sebab itu basuh dulu muka saja aku ambil mengangkat ada kecilkan Allah Ta'ala. Niat ambil wuduk di sini. Ni luka sini, luka ni tak boleh basuh. Kalau basuh tak sah. Kenapa? Poin dia wajib tertib. Itu poin dia. Ulama bahas pasal tertib. Ikut urutan. Kita urut dah. Tak urut. Kenapa? Kerana maksud urutan ini wajib sempurnakan muka baru boleh pindah ke urutan seterusnya. Kalau tak sempurna, ada 2 inci balut kat sini, kena sempurnakan dengan tayamum. Maka kena tayamum. Belum ambil wuduk ni, jangan basuh lagi, tayamum dulu. Lepas lap ke semua muka, tangan tak basuh lagi, tayamum. Niat apa? Niat ganti tempat tali kena air pada muka. Tayamum, niat tayamum. Tayamum 2 tempat niat. Ketika tepuk, ketika buh di tangan. Ketika tepuk nak ke muka dan ketika nak buh di tangan. 2 tempat. Itu makruh. Tak apa. Itu antara tempat yang tak makruh. Biasanya umumnya kaedah tiap-tiap menghilangkan kesan ibadat makruh melainkan tempat-tempat tertentu. Mana contoh tempat tertentu tak makruh? Yang ada hajat. Contohnya kita kena keringkan air di muka untuk tayamum. Ini tak makruh. Kena lap lah. Lap keringkan di muka sebab kita nak tayamum. Lap semua di muka. Baru boleh tayamum. Tayamum tak di muka, tayamum di tangan. Habis. Lepas tu, kita nak basuh. Seterus sambung. Sambung apa? Basuh wuduk ni. Ambil wuduk. Tangan ni. Mana luka? Luka tadi sini. Basuh tempat yang boleh. Tempat yang tak kena ni, jangan terus sapu kepala. Sebab apa tak boleh? Ni, luka. Kena ganti. Sebab wajib tertib. Bukan mualak. Wajib tertib. Apa maksud tertib? Sempurnakan tangan baru boleh sambung kepala. Tak sempurna sebab 2 inci tak boleh kena air. Ganti dengan apa? Tayamum. Sebab tu tujuan tayamum adalah ganti. Kena kembali balik pada basic. Apa dia basic tayamum? Tayamum kita kena tahu dia merupakan ganti. Dia panggil pengganti kepada air. Sebab tu pastikan ganti dengan tayamum.
Settle. 2 tayamum dah. 1 wuduk kan? Terus wuduk. Terus sambung basuh sapu kepala, kaki. Complete 2 tayamum, 1 wuduk. Tok kata lah, ini ilah baru. Wallahu a'lam. Ilah apa panjang? Trail apa panggil? Trailer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wal ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Cuti saya pun tak ada. Itu nak beritahu awal-awal. Saya balik kampung minggu depan. Jadi kita cuti lah hari Selasa. Oh, ya ke? Sampai sini? 3 hari je.